Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, kita dah tengok apa itu pengenalan bagi tayamum dan situasi-situasi mana yang Ustaz bagi gambaran yang membuatkan awak boleh untuk bertayamum. Dan kita tengok juga apa dalilnya daripada Al-Quran. Kalau boleh hafal lah, dalil ini sangatlah penting. Di dalil macam kita nak buktikan yang tayamum ni memang dari Al-Quran, bukanlah daripada kita buat sendiri secara bid'ah. Okey, untuk video kali ini kita akan tengok apa pula rukun tayamum. Rukun ni maksudnya benda yang mesti ada dalam tayamum. Kalau tak ada salah satunya, maka tayamum tu batal. Maksudnya tak sah lah tayamum tu. Rukun ni maksudnya semua kena ada. Okey, macam rukun wudu. Rukun wudu ada niat, ada basuh muka. Itu rukun. Okey, semuanya lah ada 6 rukunnya. Tetapi kalau salah satu tak ada, contohnya awak tak niat, so tak sah lah keseluruhan wudu tu sendiri. So tak sah. Awak kena ulang semula. Begitu juga tayamum ada rukunnya. Ada rukunnya juga. Maksudnya kalau awak tertinggal satu ataupun kalau awak sengaja tinggal satu, maka tak sahlah keseluruhan tayamum tu. Maksudnya kena ulang balik, baru awak boleh solat menggunakan tayamum tu. Okey, yang pertama adalah niat. Niat. Nabi kata innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amalan tu mesti dengan niat. Jadi kita kena niatlah. Kita kena niat untuk bertayamum. Okey. Okey, niatnya adalah begini. Okey, nawaitu at-tayammuma liistibahatil fardhis salati lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu at-tayammuma liistibahatil fardhis salati lillahi ta'ala. Awak boleh hafal perlahan-lahan niat tayamum ini. Sebab niat tu yang dalam hati, ya, bukan yang sebut tu. Kita boleh niat yang dalam bahasa Melayu saja, tak ada masalah. Okey, apa maksudnya? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Taala. Jadi yang bahasa Melayu ni awak niatkan dalam hati, bukan yang awak bercakap-cakap tu. Awak nawaitu at-tayammum itu hanya sunat sahaja. Awak tak cakap pun tak ada masalah. Cuma kita niatkan dalam hati, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu yang pertama, niat. Dan yang kedua adalah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Nampak? Ini adalah rukun solat, rukun tayamum. Ini adalah rukun tayamum. Yang kedua adalah kita menyapu debu tu, kita sapu ke seluruh muka. Sama macam kita berwuduk lah, sama. Kalau berwuduk kita ratakan air itu ke seluruh muka. Cuma kali ini kita guna debu tanah yang suci. Jangan guna debu tanah yang kotor pula, ataupun tanah yang berair-air tu, lumpur tu, janganlah guna yang tu. Kita guna debu tanah yang kering dan suci. Kita sapukan ke seluruh muka. Okey. Seterusnya rukun yang ketiga adalah menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan sehingga ke siku. Kita sapu debu tanah ini yang suci ini ke dua-dua belah tangan sehingga ke siku. Masih lagi sama macam wuduk. Sampai ke siku juga, hampir-hampir sama dengan wuduk. Cumanya kali ini kita sapu bukan air lah, kita sapu debu tanah yang suci. Okey, dan last sekali adalah tertib. Maksudnya kita follow satu persatu. Maksudnya kita tak bolehlah sapu tangan dulu kemudian baru niat. Tak boleh, kita kena follow satu persatu dia punya step by step. Itu maksudnya tertib. Okey, kalau awak perasan, dia ada beza di antara wuduk dengan tayamum ni. Bezanya kat mana? Bezanya kalau tayamum dia berhenti kat basuh tangan je. Kemudian menyapu kepala dah tak ada dah. Atau menyapu kepala dan kaki dah tak ada. Dia hanya muka dengan tangan sahaja. Tetapi kalau wuduk, lepas tangan,
ada menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Itu wuduk. Tapi kalau tayamum setakat tangan sahaja, kaki tak perlu. Tak perlulah awak ambil cedok pasir tu tabur kat kaki. Tak perlu macam tu. Sekadar tangan saja. Last sekali adalah tertib. Okey, itu adalah rukun tayamum. Ada 4 saja, kena ingat. Kalau rukun wudu ada 6. Kalau rukun wudu ada 6, tapi kalau rukun tayamum ada 4 sahaja. Jadi senanglah. Niat, sapu muka, tangan, nyapu tanah, debu tanah yang suci itu ke tangan, dan last sekali adalah tertib. Okey, itu adalah rukun. Kemudian kita tengok pula dia punya sunat-sunat tayamum. Dia ada sunat. Sunat ni maksudnya kalau kita tak buat tak ada masalah, tapi bila kita buat, insya-Allah pahala kita akan dapat itu dapat lebih. So kalau boleh janganlah tinggal. Kalau tiada apa-apa halangan, jangan tinggal. Buat semua benda yang sunat ini. Memang bagus. Mudah kita dapat pahala dan masuk syurga. Tetapi kalau tak buat, tak ada masalah. Okey, sunat tayamum yang pertama adalah kita baca basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim itulah. Bismillah. Sebelum kita tayamum tu, sebelum kita nak niat tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, itu sunat yang pertama. Yang kedua adalah menyapu dari atas ke bawah. Mula dari atas ke bawah. Kalau menyapu muka, menyapu debu kat muka tu, kita mulakan daripada bahagian dahi ni lah. Dahi turun sampai ke dagu. Itu dari atas ke bawah. Ini sunat. Boleh sahaja awak mula dari dagu dulu, terus naik ke atas, ke dahi. Tiada masalah, tapi tak dapatlah pahala sunat. Kita buat, ambil dari kepala, daripada dahi, turun ke dagu. Okey. Kita ambil dari atas ke bawah. Okey, seterusnya adalah kita menipiskan debu. Bila kita tekap tangan di debu ataupun tanah, kita akan nipiskan dulu. Janganlah debu yang tebal tu melekat dekat tangan terus kita sapu muka. Itu tak dapat sunat. Kita nipiskan dulu. Kita ketuk-ketuk bagi pasir, bagi debu tu turun sikit. Yang berbaki di tangan baru kita sapu ke muka. Okey, yang keempat, ni perkara sunat juga, kita merenggangkan jari ketika menepuk debu tu. Bila awak tepuk debu, awak tepuk tangan ke debu tu, ke tanah tu, jari-jari awak itu awak renggangkan dia. Jangan rapat, supaya debu tak boleh masuk. Bila kita renggang, debu tu kita boleh meratai tangan. Dia meratai tapak tangan tu. Okey, yang keberapa? Yang keempat dan yang kelima. Yang kelima adalah kita mendahului anggota kanan. Ini memang sunnah Nabi. Nabi memang suka guna tangan kanan dulu. Kita guna kanan dulu, baru kiri. Boleh kita nak mulakan dengan kiri dulu, tapi tak adalah pahala sunat. Jadi Nabi sangat suka menggunakan tangan kanan dulu, ataupun nak mula sesuatu kanan dulu. Okey, so settle kanan baru kiri. Okey, yang keenam adalah menghadap kiblat. Ini pun sunat juga. Bukan solat saja kita nak hadap kiblat. Bertayamum pun kita kena menghadap kiblat. Sebolehnya kalau kita nak buat benda-benda yang baik ini, sebolehnya kita akan menghadap kiblat. Nak berwuduk, hadap kiblat. Nak berdoa, hadap kiblat. Nak bertayamum, hadap kiblat. Ini benda-benda yang baik, sangat disunatkan kita menghadap kiblat. Melainkan janganlah benda-benda yang kotor, yang najis tu kita menghadap kiblat. Contohnya nak buang air besar. Kita nak buang air besar, cari mana kiblat, tak kita salahnya tu. Kalau boleh, kalau kita nak buat benda-benda yang jijik, jangan kita hadap kiblat. Kita kita pusing sikit. Tetapi kalau nak buat benda-benda yang baik, benda-benda yang elok, disunatkan kita menghadap kiblat. Okey. Dan sunat yang terakhir, yang ketujuh adalah membaca doa wudu. Ini doa wudu dengan doa tayamum sama saja. Sama saja. Jadi awak boleh bacalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, Ustaz yakin ramai di antara kamu ini sudah hafal doa-doa wuduk ini. Okey, bagus. Cumanya bila awak dah hafal ketika wuduk, awak boleh aplikasikan ketika bertayamum. Hanya aplikasi saja, buat saja. Okey, itu adalah sunat-sunat tayamum. Janganlah kita tinggal 7 perkara ini. Kalau tertinggal sikit 1 2 tu tak ada masalah lah. Tetapi cuba kita perbanyakkan membuat amalan-amalan sunat supaya pahala kita semakin bertambah. Okey. Seterusnya kita tengok pula apa yang menyebabkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Tayamum ni kita tak boleh nak buat sesuka hati. Contohnya awak nak solat Zuhur hari ni. Malaslah nak wuduk, asyik hari-hari berwuduk je. Kita tayamum lah hari ni. Tak boleh macam tu. Tak boleh. So dia ada sebab. Ada sebab yang munasabah baru kita boleh bertayamum. Selagi sebab tu tak munasabah, selagi sebab tu tak munasabah, selagi itulah awak tak boleh tayamum. Okey. Sebab yang pertama adalah tiada air. Tiada air. Okey, sebab ni kena munasabah lah. Contohnya rumah awak tak ada air. Rumah awak tak ada air, contohnya paip rosak, tak ada air. Tetapi rumah jiran ada air. Rumah jiran ada air. Jadi sebab tu tak munasabah lagi. Sebab tu tak munasabah lagi. Awak kena keluar pergi rumah jiran, minta kat dia, saya nak air sikit untuk berwuduk. Tetapi kalau satu kampung tu tak ada air, itu baru sebab munasabah. Sebab tak ada air, ketika tu bolehlah awak bertayamum. Satu kampung tak ada air, so nak cari mana? Semua tak ada. Semua paip pun dah tak ada. Okey, jadi itu adalah sebab yang munasabah. Jadi maka awak boleh bertayamum. Tapi kalau rumah awak sahaja tak ada air, jiran sebelah ada air, jiran depan ada air, jiran belakang ada air, awak kena keluar minta air kat dia orang untuk berwuduk dulu. Minta. Melainkan semua jiran kanan kiri semua tak ada air, barulah boleh awak bertayamum. Okey, seterusnya sebab yang kedua. Sebab kedua adalah air itu ada. Air ada tetapi air tidak mencukupi. Air itu tak cukup. Okey, air itu hanya cukup awak minum saja. Contohnya awak ada air dalam botol. Cumanya awak tak boleh nak pilih sama ada air itu digunakan untuk minum ataupun untuk berwuduk. Hanya cukup untuk ni. Kalau awak berwuduk, awak tak boleh minum. Tapi kalau awak minum, awak tak boleh wuduk. Tak cukup. Jadi disebabkan itu awak kena minum air itu. Air itu awak kena simpan untuk minum dan awak boleh tayamum. Tayamum tak ada masalah. Air ada cuma tidak cukup. Hanya cukup untuk buat perkara-perkara asas sahaja, seperti minum, ataupun air itu ada untuk awak basuh benda-benda yang najis, contohnya. Okey. Seterusnya yang ketiga, apa sebab yang ketiga? Sebab yang ketiga adalah jarak ke tempat air itu terlalu jauh. Air ada. Contohnya awak duduk di satu kampung awak tu tak ada air. Jadi awak tahu di kampung sebelah tu ada sungai. Bukan kampung lah, maksudnya dan beberapa kampung lah. Jauh sikit ada sungai. Tapi dekat-dekat kampung sebelah awak tu memang tak ada. Cuma ada satu di tempat yang jauh, ada satu sungai. Jadi jarak ke tempat air itu terlalu jauh. Takkanlah awak nak pergi awak nak solat Zuhur, pergi sungai, ambil wuduk, lepas tu patah balik, dah masuk asar dah. So rugi masa. Jadi jarak itu terlalu jauh. Maka awak nak pergi berwuduk, semata-mata berwuduk, buang masa di situ. Bukan maksudnya buang masa, maksudnya bila awak dah sampai tengok Zuhur dah habis. So jauh sangat. Jadi disebabkan itu awak boleh bertayamum, sebab jarak tu terlalu jauh. Okey, seterusnya adalah sakit. Sakit ni maksudnya bukan sakit demam, sekadar sesama terus tayamum. Tak, bukan maksudnya tu. Sakit maksudnya awak accident, kaki awak patah contohnya. Jadi kaki itu tak boleh kena air. Kalau kena tu memang sakit, lagi tak sembuh kaki awak.
Jadi disebabkan itu awak tak boleh, awak tak payah berwuduk, terus sahaja tayamum. Jangan sakit yang sikit-sikit lah. Ini bila awak bangun tidur rasa macam demam lah, nak solat subuh macam nak ambil wuduk malas lah. Jadi awak pun tayamum. Tak boleh macam tu. Sakit yang mudarat sahaja. Contohnya tangan tu dah berbalut, kaki pun dah berbalut, dah tak boleh nak buat apa-apa dah, baru boleh kita tayamum. Dan yang terakhir, yang kelima, apa sebab yang membolehkan kita bertayamum adalah cuaca terlalu sejuk. Cuaca terlalu sejuk. Contohnya awak duduk di negara-negara yang ada salji, cuaca tu sejuk sangat. Awak kalau kena air tu memang tak boleh tahan. Memang sangat-sangat tak boleh tahan. Jadi kalau sejuk sahaja tetapi tidak memudaratkan awak. Contohnya awak ni berbadan besar, memanglah sejuk juga tapi tak mudarat. Okey je kan. Santai-santai je, tak ada masalah kalau sejuk pun. Itu maksudnya awak tak boleh lah sebab awak badan besar. Jadi dia tidak memudaratkan awak. Tetapi kalau awak ni memang badan kurus, memang tak tahan sejuk, kalau kena air tu lagi sejuk. Jadi benda sejuk tu memudaratkan. Sejuk itu memudaratkan diri awak, maka awak boleh bertayamum. Kalau tak mudarat, tak boleh lah. Kalau tak mudarat, tak boleh. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan awak boleh tayamum. Okey. Selain itu tak boleh lah. Contohnya malas hari ni, malas nak berwuduk, maka bila malas, awak tak nak berwuduk lah, awak nak tayamum, tak boleh. Dia ada sebab-sebab yang kukuh, yang munasabah, baru awak boleh bertayamum. Okey, setakat itu saja. Kita akan tengok pula tata cara bagaimana kita nak bertayamum dan apa pula kepentingan tayamum dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.